Okay, jadi kita akan mulakan kelas kita. So, hari ini kita nak tengok tentang isotop. Harapnya awak dah faham dah macam mana nak sun elektron semua kan yang kita dah belajar kemarin. So, ini kita nak fokus kepada isotop. Okay, kalau dalam buku teks awak, muka surat 175. Okay, isotop. Kebanyakan atom-atom yang terkandung dalam satu unsur ni, bilangan proton dengan neutron dia sama. Tapi ada juga bilangan proton memang kena samalah sebab unsur yang sama mesti mempunyai bilangan proton yang sama. Awak kena ingat yang ni. Yang ini memang, yang ini unsur yang sama mesti mempunyai bilangan proton yang sama. Tetapi ada juga unsur yang sama tapi bilangan neutron dia tak sama. Bila bilangan neutron dia tak sama, kita panggil dia sebagai isotop. Iso ni dia ambil daripada perkataan sama lah sebenarnya. Kalau belajar kimia, iso kimia dengan bio, iso tu dia merujuk kepada ISO. Benda yang sama. Atau dalam teks bawah, sebab biasa kita belajar sains ni dia ambil nama ke apa ke dia punya perkataan Yunani ataupun Greek ataupun Rom waktu zaman tu lah. Jadi ISO sini dia ambil daripada perkataan Yunani. Memang ISO ni maksud dia sama. Dia term isotonik. Awak minum minuman isotonik. Isotonik dekat situ, minuman itu, yang minum itu, kandungan tu zat dalam minuman tu sama dengan zat yang ada dekat dalam badan awak. So bila awak minum, awak akan dapat terus apa yang ada dalam minuman tersebut. So tak akan berlaku keluar air ke, tak cukup air ke sebab minuman tu sama dengan kita. Dalam kandungan dalam badan kita. That's why orang atlet dia akan minum minuman yang isotonik. Kenapa? Sebab bantu mereka supaya cukupkan lautan yang ada dekat dalam badan dia. Berbanding kalau dia minum air gas ke apa kan. Yang air gas, larutan tak sama. Air gas dalam dia ada banyak gula berbanding dekat dalam badan kita. So, badan kita akan keluarkan air untuk cover banyaknya air gas tu, gula dalam tu. So, kali ni ISO tu orang tahu maksud ISO adalah sama lah. Betul lah dekat dalam buku teks awak tu dia tulis topos. Topos tu tempat kan. Bermaksud sama dan topos yang tempat. Tapi kat sini kita tunjuk kepada sama. So, apa yang sama? Top tu, ISO tu sama kan, P tu proton. So, jadi kamu pun boleh dapat lah. Dia mempunyai unsur dia adalah satu je. Unsur yang sama tapi bilangan proton dia berbeza. Bilangan proton pula. Bilangan neutron dia berbeza. Kenapa dia sama? Sebab bilangan proton dia sama. Dalam jadual berkala, kamu dah tahu kita letak, kita susun dia ni ikut bilangan proton. Memang dalam dunia ni, kalau bilangan proton 1, itulah nama dia hidrogen. Kalau bilangan proton dia 2, itulah helium. Kalau bilangan proton dia 7, itu adalah nitrogen. Memang kita tahu dah unsur. Okay. Tetapi dalam isotop, dia unsur yang sama. Cuma bilangan proton dia berbeza. Bila bilangan neutron dia berbeza. So, dia ada nama lagi. Benda yang sama, tapi nama dia lain. Kenapa? Sebab dia jadi macam kembar lah, tapi tak kembar yang tak berapa seiras. Dia itulah. Benda sama tapi tak serupa betul-betul. Tapi dia masih hidrogen. Tapi bila dah jadi, kita bagi nama lain. Hidrogen 1, hidrogen 3. Macam contoh dalam buku teks awak lah. Kenapa? Sebab hidrogen 1 yang bilangan proton dia 1. Hidrogen 2 tu pun bilangan proton dia 1. Hidrogen 3 tu bilangan proton dia 1. Buku teks kan? Ada gambar dalam buku teks ni sekejap. Yang dalam buku teks ni. Hidrogen 1, bilangan proton 1. Hidrogen 2 pun bilangan proton dia 1. Hidrogen 3 pun bilangan proton dia 1.
bilangan elektron mesti sama. Bilangan elektron mesti sama dengan bilangan proton. So, dia samalah satu. Yang beza dia, bilangan neutron. Okay, kat sini, untuk hidrogen 1, bilangan neutron dia kosong. Untuk hidrogen 2, bilangan neutron dia 1. Hidrogen 3, bilangan neutron dia 2. Lepas tu main mana pula 1, 2, 3 ni cikgu? Okey. 1, 2, 3 dekat sini, dia bukan merujuk kepada neutron. Dia merujuk kepada nukleon. Ingat tak saya dah bagi tahu awak dekat dalam yang kita belajar sebelum ni. Ni, sekejap. Ni, yang ini. Ni, nombor nukleon. Nombor nukleon tu apa? Nombor nukleon ialah bilangan proton campur bilangan neutron. Jadi, kalau ikut buku awak ni, awak tambahlah. Awak tambah ni. 1 tambah 0 dapat 1. Isotop hidrogen 1. Untuk hidrogen 2, main mana 2? Nombor nukleon. Bilangan proton campur dengan neutron. 1 tambah 1 dapat 2 nukleon dia. Hidrogen 3. 3 lah nombor nukleon dia. Maksudnya, bilangan proton 1, neutron dia ada 2. Jadi 2 tambah 1, 3. Okey. Sekarang saya akan tunjuk awak detail dia. Macam mana jadi macam ni. Inilah sebenarnya. Macam mana kedudukan dia dalam dalam bentuk ni, dalam bentuk bulat-bulat ni kan. Okey, untuk kelas kita hari ni, so awak tengok sini. Untuk hidrogen. Ada berapa isotop? Dia ada 3 isotop yang sama. Isotop lah 3 jenis. Okey. Dia ada hidrogen 1. Okey, hidrogen 1 ni macam mana? Okey, awak tengok sini. Kita tahu hidrogen dia bagi bilangan proton dia 1. H1 1. Untuk hidrogen 1 ni. Okey. So, 1 maksud sama je lah. Tak kisahlah atas tu proton ke, bawah tu nukleon kan. Tapi 1. Okey. Nombor nukleon dia 1 juga. So, kat sini ada apa positif? Kita tahu P1. Elektron, proton 1. Elektron 1. Neutron dia 1 tolak dengan 0. 1 tolak 0. 1 tolak dengan 1. Ambil nombor ni. Nak tahu nombor neutron? Ingat nombor neutron. Pula dia bilangan. Bilangan neutron sama dengan nombor nukleon tolak nombor proton. So, ni nombor proton, yang ni nombor nukleon. Jadi, 1 tolak 0. 1 tolak 0 pula. 1 tolak 1. Nombor nukleon dia 0. So, kat sini, nombor nukleon 0. Okay, jadi kita pun bolehlah lukis. Macam nak lukis. Dia ada proton 1, positif dia 1. Okay. Lepas tu dia ada petala. Petala dia ada 1 kat luar lah. Bulat ni 1. Lepas tu kita ada bulat. Ada kan. Jadi awak letak proton 1. Okay. Dan elektron. Bilangan elektron pun 1. Elektron kat luar 1. Okay. Nombor nukleon tak ada. Yang satu lagi jenis tu tak ada. So inilah maksud dia hidrogen 1, 1. Ni nama dia hidrogen 1. Ataupun
Dia ada juga, dia bagi nama lain. Protium. Ni. Tapi masih bilangan proton dia satu. Bilangan proton tu merujuk kepada bilangan yang positif dekat tengah-tengah nukleus ni. Okey. Sekarang kita tengok hidrogen 2. Okey, hidrogen 2 ni H1 2. Okey. 1 tu kecil bandingkan 2. So 1 ni akan jadi proton. Ini akan jadi nukleon. Bukan neutron nukleon. Nombor nukleon. Okey. Jadi, macam mana nak kira bilangan proton? Bilangan neutron. Nombor proton. Tolak. Nombor proton pula dah. Nombor nukleon. Tolak nombor proton. Sama dengan 2 tolak 1. Kita dapat kosong. Kosong pandai saya. 1. Jadi, macam mana nak lukis? Sama juga dia nukleus. Nukleus kan. Positif ada 1 saja. Okey. Sekarang, dia ada neutron 1. Maka, dia ada yang tak ada 1 dalam ni. Okey. Lepas tu, ada 1 peteri luar sebab dia kalah 1. Okey. Elektron ada 1 sebab bilangan elektron proton ni sama dengan elektron. Dua-dua 1. Hidrogen 1. Nama lain dia deuterium. Tak apalah awak tak perlu tahu begitu. Yang awak kena ingat hidrogen 1 macam tu. Hidrogen 2 macam tu. Okey. Hidrogen 3. Macam mana hidrogen 3? Sekali lagi. H1 sebab dia unsur yang sama. Iaitu hidrogen. Tapi dia ada 3 bilangan nukleon dia. Okey. Macam mana? Macam saya bagi tahu sebelum ni. Kalau awak tak tahu, tengok yang kecil. Yang kecil ini akan jadi proton sama dengan elektron sama dengan 1. Ni adalah nombor nukleon. Kena ingat ni. Nombor nukleon. Ni nombor nukleon. Nombor yang besar. Jangan neutron. Ini neutron. Sama dengan nombor nukleon tolak nombor proton. Sama dengan 3 tolak 1 dapat 2. Macam mana nak lukis? Kita ambil put. Okey. Senang saja. Tengah dia ada 1. Ada 1. Masih 1 yang positif. Tapi nukleon dia dah ada 2. Neutron dia 2. Kepala masih 1 sebab bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Jadi elektron dia 1. Inilah hidrogen 3. Lain hidrogen 3 adalah tritium. Ni. Ingat nombor nukleon juga sama dengan berat dia, jisim atom relatif. Tapi kita juga kita boleh sama dengan nombor nukleon. Nombor nukleon tu berapa banyak biji-biji atom yang duduk dalam nukleus. Kira 1, 2, 3. Sebab tu kita dapat hidrogen 3. Yang ini, okay, saya buat awak tengok. Kenapa dia kata apa berat dia? Sebab elektron kan tak kira kan. Jadi berapa banyak biji-biji kecil yang dekat dalam tengah-tengah tu, nukleus. So ni 1, 2, 3. That's why hidrogen 3. Ni 1, 2. So hidrogen 2. Jadi seperti lah tu. Kalau ni ada 1 saja sebab tu hidrogen 1. Nombor nukleon ni sama dengan jisim atom relatif. Ingatlah JR. JR tu berat. So, kita nak tahu berapa banyak tengah-tengah dia. Tengok dalam buku teks awak lagi. Tengok pada karbon.
Karbon. Isotop ni, nama dia karbon. Tapi ada berapa isotop? Ada 3 juga isotop. Ada 3 isotop karbon. Salah je pula dah. Isotop. Ada 3 ni. Kita ada karbon 12. Yang satu lagi ni. Karbon 12, karbon 13, karbon 14. Awak kan sepatutnya bila tengok gini kan awak pun faham lah macam mana. Okey, kalau karbon 12 itu, okey, untuk pengetahuan awak, tengok dalam buku teks awak, kita nak cari, tak payah, kalau tidak pun, tak apa. Ada dalam buku teks tu kan, karbon 12, karbon 13, 14. Bilangan proton untuk atom karbon C biasanya adalah 6. Saya buat 12. Kali ni kat bawah pula. Nak suruh awak ingat bahawasanya nombor yang kecil itu merujuk kepada nombor proton. Bukan kedudukan dia. So ni 12 dah jadi nombor nukleon. Sebab dia besar. Okey, 6 ni dah jadi nombor proton kali. Okey, so kita pun kira. Macam mana nak kira je? Nak tahu neutron kan? Bilangan neutron sama dengan nombor nukleon tolak nombor proton. Sama dengan 12 tolak 6. So, kita akan dapat 6 nombor nuklear. Macam mana nak lukis? Okay. Saya nak ringkaskan je lah. Kita ada dalam ini yang positif. Kita 6. Dia dulu. Positif kita ada 6. Mana nak lukis banyak-banyak. Okay. Lepas tu kita ada neutron kita dah kira tadi. 6. So, dia ada 6 yang biasa. Kat luar ada apa? Dekat luar ni ada maksimum 1, 2, ada 4 lagi. 3, 4, 5, 6. So dapat dah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah samalah. Mestilah. Bilangan proton mesti sama dengan bilangan elektron. Ni mesti sama dengan elektron ni. Sama dengan 6. Sebab 6, 6. Okey. Ni untuk karbon 12. Untuk karbon 13. Karbon 13. Kalau awak karbon 13 ni. Macam mana dia punya tu? Si masih karbon 13, sini 6. Kenapa 6? Sebab dia atom karbon dia mesti bilangan proton dia sama. Unsur karbon mesti bilangan proton dia sama, 6. Cuma yang membezakan dia sekarang, dalam masih 6, positif 6. Tak nampak. Positif. Jadi positif 6. Okey. Yang satu lagi ni, dia ada berapa? 13 tolak dengan 6. Bilangan pula dah. Itulah bilangan. Bilangan neutron sama dengan nombor nukleon tolak nombor proton. 13 tolak 6, kita akan dapat 7. So, sini 7. Okay. Jadi, macam mana nak lukis lagi? Kita nak lukis petala. Petala dia sama macam kat atas lah. 1, 2. Lepas tu kita ada 3, 4, 5, 6. Sama kan? Ni macam tu lah. Tapi yang beza dia ni, hak tengah tadi. Ni 6. Ni 7. C13. C13 rasa awak masalah dah lah. Tahu. C13, C14 pula. C14 macam mana? Karbon, sini 14, sini 6. Jadi bilangan neutron dia.
sama dengan nombor nukleon tolak nombor proton. So, 11 tolak 6 dapat 8. Kan? Okay, 8. Jadi macam mana kita nak buat? Positif 6. Dia punya nombor nukleon dia 8. Kat luar ni saja ada 2 lingkaran sebab karbon kedua. Lepas tu kita pun masuk proton, elektron. 1, 2. 1, 2, 3. Ada 4, 5, 6. Sama. Yang beza dia hanyalah yang ini 6, yang ini 7, yang ini 8. Sebab apa beza? Neutron. Bila neutron beza, automatik nombor nukleon pun beza. Apa? Saya padam. Sekejap. Saya pun padam tiba-tiba. Okay. So, saya harap awak nampak lah tu. Sama lah nanti kalau kita buat oksigen pun. Oksigen pun akan jadi sama. So, kalau oksigen dia 2 je. Buat apa saya kita tutup lah dah. Okay, oksigen dia akan jadi 2 je lah. Okay, sekarang setakat ni saya nak tanya. Yang 3 orang ada dengan saya ni, faham tak? Alia faham tak? Apa dia sebenarnya isotop? Faham. Faham lah? Syahira Balkis? Boleh tak Faham, saya? Cikgu. Boleh Faham? Amir Hakimi? Faham. Okey. Faham, Cikgu. Boleh kalau orang tanya apa dia isotop, ingat isotop tu unsur-unsur yang mempunyai nombor atom dia sama. Nombor proton dia sama. So, yang beza dia apa? Hanyalah nombor nukleon. Jadi kalau saya kan, dia gini je. Apa dia isotop? Isotop. Bilangan proton sama. Tapi bilangan neutron tak sama. Saya buat ringkasan gini dah bila selalu saya ulang balik, saya akan buat macam ni. Apa dia isotop? Unsur-unsur, maksudnya banyak sebut lah, lebih daripada satu kan. Unsur-unsur yang mempunyai bilangan proton sama, tapi bilangan neutron tak sama. Itu itulah gunanya isotop. Kalau tengok sini, saya tunjuk saya balik. Okay. So kat sini nampaklah ni. Ni yang saya kira. Tapi saya kira tadi saya tunjuk yang dalam, isi dalam. Ni yang isotop hidrogen tadi. Saya kata nama dia protium 1. Hidrogen 1 tu juga dipanggil sebagai protium. Hidrogen 2 tu dipanggil sebagai deuterium. Hidrogen 3 tu dipanggil sebagai tritium. Sama kan? Cuma yang ni ada bulat-bulat saya lukis. So inilah bila awak kira balik. Semua hidrogen 1, 2, 3. Okay, oksigen, isotop dia 2 saja. Sama macam yang textbook awak. Nama dia oksigen 16, oksigen 17. Kenapa? Sebab bilangan neutron untuk oksigen 16 ada 8. Tapi bilangan neutron untuk oksigen 17 dia ada 9. So kat sini ni untuk hidrogen 1. Sini, ikut-ikutlah hidrogen 2. Ini hidrogen 3. Oksigen sini, oksigen 16. Ambil ni lah, tengok ni, isi elektrolytik ni sama tak dengan nombor nukleon. Ni hidrogen 17. Sistem elektrolytik ni juga kita boleh
panggil dia sebagai nombor nukleon. Ni, kalau nak suruh nampak lagi senang lah. Saya harap awak okay. Jadi harap-harapnya fahamlah pasal isotop ni. Kita nak masuk tentang yang ni. Ni kan? Ada sama dekat oh, okey, yang ni. Try kira. Cuba kira. Tolong kira. Alia tolong kirakan saya klorin 35. Macam mana nak kira? Klorin 35. Bilangan proton dia. Dia bagi dekat sini bilangan Newton. Macam nak kira bilangan proton? Tadi saya ajar nak kira bilangan, ni buku teks awak muka 175. Kalau awak buku teks awak tu muka surat 175. Dia ada tu bilangan apa jalan tu. Try jawab. Mana saya dah putus. Saya masuk balik lah. Siapa yang putus, try masuk balik. Alia try jawab Alia. Yang tu boleh tak buat agak-agak? Macam mana tu? Klorin 35 tu. Alia? Ya. Try. Dia kata klorin 35 kan? Macam saya cakap tadi dah, kita pun buat label T35. Katalah kat atas 35. Okey. Kita tak tahu berapa dia punya proton. Nak isi proton ni kan? Macam mana rumus dia? Kita dah tahu tadi 35 tu dia merujuk kepada nombor nukleon. Kan saya bagi tahu nombor nukleon. Okey, kejap. Saya tunjuk yang ni. Screen. Okay, dah. Ni Cl35. Buat. Lepas tu ingat balik saya kata nombor nukleon sama dengan bilangan proton tolak bilangan neutron. Okey, dia dah bagi tahu awak dah nombor proton, nombor nukleon ni 35 ni. Bila dia tulis macam tu kan? 35 lah. 35. Bilangan proton tak tahu. Bilangan neutron dia bagi tahu 18. Jadi, saya nak buat. Kena betul? Kena tolak. Tambah sini. Dia kena tolak. Kat sini kita akan dapat, kita jadikan dia tajuk bilangan proton sebagai tajuk. Kan? Sini 35, bila bawa mari ke sini dia kena tolak. 35 tolak 18. So akan dapat bilangan proton ni berapa? 35 tolak 18. Kita kira. 35 tolak 18. Dapat berapa Alia? 17. Okey, 17. 17. Sini boleh letak bilangan proton 17. Proton ni kena ingat, dia juga sama dengan bilangan. Okey, nombor 3. Nukleon ni 35 lah. Tak ada masalah apa-apa. Okey, try pula klorin 37. Try buat. Dapat berapa Alia?
37 tolak. Tiga puluh tujuh tolak berapa? Sebab dia klorin kan. Klorin dengan klorin ni mesti nombor proton dia sama. Sini mesti 17 juga. Okay, sini lah. Berapa kat sini, Alia? Bilang neutron. Amir nanti saya nak tanya yang natrium. Amir try buat natrium. Alia, berapa Alia? Kena tolak ni. 37 tolak 17. Bagi berapa? Untuk dapat bilangan neutron. 20. 20. Sini 20. Ha. Amir, nanti Alia dia untuk bromin 79 Alia. Mana Amir? Amir try jawab Amir. Natrium 23. Bilangan proton dia dah bagi 11. Bilangan neutron berapa? Okay. Berapa? Ataupun nak masuk dulu nombor nukleon. Nombor nukleon berapa? Yang ni 23 ni sama dengan yang ni. Nombor nukleon. Yang tulis tepi-tepi ni. Nombor nukleon untuk natrium berapa? Natrium 23. Berapa nombor nukleon dia? Dua belas. Nombor nukleon dulu. Nombor nukleon. Nukleon 23. Nukleon sama kan? 23. Okey. Sini dapat berapa? Neutron ni? 12. Okey. 12. Syahirah masuk balik dah. Syahirah. Nanti nak tanya awak. Bromin 81. Butuh dah Okey. Natrium 24. Amir tak set lagi. Berapa ni? Dia punya proton. Nombor proton untuk natrium 24. 24. Ya. Natrium dia mesti sama. Dengan proton, nama sama mesti sama. So atas berapa? Natrium 3 proton je. Nombor nukleon 24. Okey, nombor nukleon 24. Nombor proton? 11. 11. Kenapa? Sebab ingat, isotop. Apa dia isotop? Sekali lagi. Bilangan proton sama. Bilangan neutron sama. Dia ringkas sini je apa dia isotop. Awak ingat ni. Senang je. Tapi itu proton, itu neutron. Bila nombor nukleon. Nombor ni. Nombor nukleon ni nombor je. Lepas tu proton, bilangan neutron, bilangan elektron. Tapi elektron tak ada gapa-gapa dekat dalam isotop ni. Okey. Balik kepada Alia tadi. Alia, bromin 79. Berapa nombor proton dia? 35. Berapa? Bilangan proton cikgu. 35. 35. Okey, kenapa? Sebab sama kan dengan bromin 81. Okey, betul dah tu. Okey. Yang ni bilangan neutron? 44. Okey, tolak je kan. 79 tolak 35. Dapat 44. Okey, sebab dah tak ada Amir lah. Bromin 81. Berapa nombor nukleon? Ya.
31. Okey. Nombor neutron. Bilangan neutron 46. Okey, 46. Okey, saya harap awak faham ni sebenarnya. Kalau proton tu dia mesti sama je. Nama sama lah. Kalau nama lain, barulah bilangan proton dia lain. Yang membezakan dia adalah bilangan neutron. Bila bilangan neutron tak sama, automatik nombor nukleon pun tak sama. Kan? Dia sebenarnya simple je. Tak susah mana pun. Nanti lepas ni buat latihan banyak-banyak, awak akan nampak lah, jumpa latihan. Awak akan nampak apa lah benda ni kan. Okey, sekarang kita nak tengok tentang kegunaan isotop. Okey, kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. Banyak sebenarnya. Terutama sekali, isotop ini biasanya dia ada radioisotop. Okey, apa dia radioisotop? Radioisotop ini ialah isotop yang tak stabil. Sebenarnya semua isotop ni dia tak berapa stabil. Okay. Jadi radioisotop itu adalah isotop suatu bahan radioaktif. So sebenarnya daripada tadi kan, hidrogen 1 tu yang paling stabil. Hidrogen 2, hidrogen 3 tak stabil. Oksigen 16 yang paling stabil. Sebab tu banyak kita jumpa dalam bumi kita dengan hidrogen. Oksigen 17 tak stabil. Okay. Kalau tengok dalam konteks awak kita ada karbon. Karbon sampai 3, 12, 13, 14. Okey, karbon 12 stabil. Karbon 13 tak berapa stabil. Karbon 14 tak berapa stabil. Tapi yang paling tak stabil adalah karbon 14 dan dia adalah bersifat macam nuklear sikit. Jadi kan, awak tengok apa dia radioisotop? Cetak suatu bahan radioaktif. Dia jadi radioaktif dah ni. Kalau karbon 14. Contoh tadi saya bagi tahu kan. Okey. Then yang itu yang dalam buku awak dia panggil radioisotop ialah isotop tidak stabil yang memancarkan sinaran radioaktif. Walaupun radioisotop itu mengeluarkan sinaran yang berbahaya sebab macam nuklear, tetapi dia sangat berguna kepada sesetengah bidang. Okey. So isotop bahan radioaktif ini dia bebaskan sinaran radioaktif. Sebab tu kita panggil dia radioisotop. Ada sinaran, ada gelombang. Gelombang alfa, beta dan gamma. Ketiga-tiga gelombang ini agak berbahaya, terutama sekali gelombang sinaran gamma. So, unsur yang sama tapi unsur yang nombor proton yang sama tapi berbeza nombor neutron. Lepas tu keluarkan pula sinaran radioaktif. Maka kita panggil sebagai radioisotop. Okey. So ada beberapa contoh radioisotop yang kena ingat. Dalam textbook dia tak sebut tau. Mungkin saya rasa sebab dalam tu dia tulis awak dah belajar masa tingkatan 3. Dia kata tahun lepas awak sepatutnya dah belajar lah. Tak tahulah awak belajar dah ke tak ataupun dah belajar tapi awak tak ingat. Kan? Muka PDPR juga sama je macam sekarang ni. Tapi tu bukan alasan. Dah belajar, memang kena, itu yang akan tanya nanti bila dah periksa. Nak tak nak awak katalah, tak sempat belajar ke apa-apa, anggap awak dah belajar. Okay, jadi awak tengok ni, ada beberapa contoh lah. Radioisotop ni, kita ada 14, karbon 14, kobalt 60, iodin 131. Itu antara beberapa contoh lah. Dalam textbook awak ada kobalt 60, sama je. Okay, lepas tu ada 32. Saya bagi contoh dekat sini. Tapi lepas ni juga. Okay. So kegunaan bahan radioaktif ni ada banyak lah. Dia bergantung kepada dosa yang dipancarkan. Meluas penggunaan dia dalam bidang pertanian. Sebab tu dalam textbook awak, muka surat 176 tu, ada gambar sayur-sayuran, buah-buahan. Kan? Sebabnya dia dalam pertanian. Lepas tu pengawet makanan. Teknologi makanan lah tu. Awetan makanan. Okay. Saya tunjuk slide ni lah rupanya. Saya tak ingat. Sorry. Ni radioisotop. Sayanya duduk pasang slide. Awak tadi rupanya tak tengok slide. Okay. Inilah radioisotop kan nak masuk ni. Tadi ini masuk radioisotop tu. Isotop satu bahan radioaktif
Contoh radio isotop ada karbon 14, karbon 60, iodin 1 lah. So apa yang dibebaskan yang jadi sampai sinar radioaktif tu nama dia apa? Sinaran alfa, beta dengan gamma ni. Okay, ni sinaran radioaktif. Awak memang kena ingat ni. Alfa, gamma. Sinaran radioaktif. Okay, sinaran radioaktif ni alfa, beta, gamma ni yang berbahaya. Paling berbahaya sinaran gamma. Dia boleh tembus dinding dia tak boleh tembus di dinding konkrit. Yang lain semua dia boleh tembus. Sebab tu dia boleh digunakan dalam bidang perubatan untuk bunuh sel kanser yang duduk dekat dalam badan kita. Okay, so kita nak tengok satu-satu. Ni dalam bidang pertanian, perubatan, arkeologi, perindustrian, pengangkutan makanan ataupun panggil teknologi makanan kat sini. Sama lah. Okay. Jadi gambar adalah buku teks awak. Saya tak sempat cari gambar lagi. So dalam bidang pertanian, sinaran gamma digunakan untuk memandulkan serangga perosak dan menghasilkan baka baru tumbuhan yang bermutu tinggi. Ni. Dan radioisotop fosforus, kalau gamma tu sebab kuat sangat. Jadi dia boleh bunuh atau pandulkan serangga perosak. Okay. Lepas tu untuk radioisotop fosforus 32, macam dekat dalam textbook awak tu, ni gambar ni kan, gambar dalam textbook awak ni, pertanian dan pertanian fosforus 32, disuntik ke dalam akar tumbuhan untuk mengkajikan penyerapan baja fosforus dalam tumbuhan. Sama saja ni, digunakan untuk mengkaji penggunaan fosfat. Fosfat ni baja lah. Baja fosforus oleh tumbuhan. Daripada perkataan fosforus, bila dia jadi baja, dia panggil baja fosfat. Okey. Karbon 14 pula juga digunakan tapi dalam textbook awak tak ada. Tapi kali ni dia nak uji lintasan karbon dalam proses fotosintesis. Kenapa? Sebab fotosintesis dia guna gas karbon dioksida untuk tukar jadi glukosa. Makanan untuk tubuh dan kita akan makan ni kan. Okey. Ini dia bukan dalam karbon biasa kita guna tu, karbon 12. Cuma bila kita buat kajian, kita nak suruh nampak beza kan. Ni kita pun guna karbon 14 ni nak kaji lintasan karbon. Karbon tu pergi kot mana? Sampai jadi proses fotosintesis. Kalau guna karbon biasa, tak ada. Dia tak nampak sebab tak ada dalam tumbuhan. So yang ni kita bagi pokok tu karbon 14. Jadi kita akan nampak di mana sebenarnya lintasan karbon tu. Jadi, pasti kita dapat proses fotosintesis tu. Orang tahu apa, macam mana proses fotosintesis tu berlaku. Untuk perubatan, dalam teks awak, dia ada gambar mesin radioterapi ni kan. Dia guna sinaran apa ni? Sinaran gamma dari kod 60 untuk membunuh sel kanser. Nama teknik pembunuh kanser guna sinaran gamma ni, nama dia radioterapi. Radio, kenapa radio guna gelombang? Gelombang ke apa? Guna sinaran lah tu. Sinaran gamma. Daripada mana? Daripada kobalt 60. Sejenis radioisotop. So dia masuk tembus sampai dekat dalam badan kita. Untuk bunuh sel kanser. Kita tuju. Katakanlah ada sel kanser dekat bahagian tepi mana-mana tulang. So kita boleh tuju dekat situ. Tanpa perlu buat pembedahan. Kalau bedah, nak ambil kena buang. Sakit lagi. Jadi ini dia masuk dekat dalam gambar dalam buku teks awak tu, dia masuk dekat dalam mesin tu kan. Hanya ada patient, pesakit saja yang boleh masuk dekat dalam. Orang yang kontra doktor, BC semua duduk luar. Kenapa? Sebab nak guna sinar radioaktif yang bahaya ini. Radioisotop ni. Hanya boleh dalam sinar gamma, ingat hanya boleh dalam dengan konkrit ataupun pelambung tebal. Jadi tak boleh duduk sekali dalam dia. Orang guna mesin, semua automatik. Orang tu je sakit tu saja dalam tu. Okay. Dan kita juga, dia juga digunakan, gamma juga digunakan untuk mensteril alat-alat yang nak digunakan dalam pembedahan. Kenapa? Sebab dia boleh sterilize. Dia boleh bunuh mikroorganisma sinaran gamma ni. Jadi tak perlulah mesti nak kena basuh semua alat-alatan pembedahan. Tak. Dan dia juga boleh digunakan untuk membunuh mikroorganisma yang ada dalam udara.
Dia nak sterilize paru. Kita tak nak berlaku jangkitan semasa pembedahan. Satu, kita kena steril alat dan kita kena steril apa? Bunuh mikroorganisma dalam udara dan juga pada alat yang nak digunakan semasa pembedahan. Okey, untuk iodine 131 pula, digunakan untuk pesan kerosakan kelenjar tiroid. Okey, ada sebelum ni tentang sistem endokrin manusia. Dekat tekak kita tu dia ada kelenjar, nama dia kelenjar tiroid. Okey, kalaulah ada masalah dengan kelenjar tiroid, doktor akan pergi cek macam mana dia cek, dia akan pancarkan ataupun tukar sedikit iodine 131 untuk kesan mana sebenarnya masalah kelenjar tiroid itu. Ada masalah apa? Okey, itu dalam bidang perubatan. Lepas tu kita ada dalam bidang arkeologi. Dalam bidang arkeologi tak ada dalam textbook awak, tapi awak kena ingat. Nama kaedah ni pentarikan karbon. Pentarikan karbon ni digunakan untuk mengkaji usia artefak purba. Awak jumpa tulang dinosaur, tahu berapa umur tulang dinosaur tu, kita guna karbon 14. Sebab apa? Sebab dalam udara kita sekali kita ada karbon 12. Kalau guna tak nampak. So dia guna karbon 14. Radioisotop karbon 14. Awak jumpa macam mangkuk kan. Mangkuk lama-lama kan. Periuk ke semua teman. So dia akan pancar karbon 14 untuk kira berapa umur artefak-artefak yang kita jumpa itu. So nama ini adalah pentarikan karbon. So nama dah tadi dalam perubatan awak jumpa radioterapi. Sinar gamma digunakan untuk membunuh sel kanser. Nama dia radioterapi. Arkeologi pula nama dia pentarikan karbon. Guna karbon 14 untuk cek, untuk uji. Untuk tahu, dapat tahu berapa umur sesuatu artefak purba. So kita pun tahu, tulang dinosaur ni datang daripada 20 juta tahun yang dulu. Semuanya disebabkan oleh adanya radioisotop 14 yang kita gunakan. Okey, dalam bidang perindustrian pula, macam mana awak tak fikir ke? Macam mana kertas-kertas ni dihasilkan sama aja dia punya ketebalan. Rupanya dekat kilang, ketebalan kertas ini dia dikawal oleh satu alat nama dia pembilang gigamala. Kertas, plastik, aluminium, besi, semuanya kita guna sinaran beta. Sinaran beta daripada bahan-bahan radioaktif ni kita masuk dalam pembilang gigamala. Pembilang gigamala ni akan bagi tahu kita apa ketebalan kertas tu. Kenapa? Sebab sinaran beta ni dia boleh tembus kertas tapi tak tembus aluminium. Itu dia punya tu. Dia boleh tolong kita untuk memastikan kertas kita tu sentiasa sama tebal. Okey. Dan menggunakan pembilang gigamala juga kita boleh masukkan sedikit bahan radioaktif dan air ke, gas ke untuk cek kebocoran paip bawah tanah yang melibatkan air, gas ataupun minyak. Guna pembilang gigamala lah. Tak ada lah awak pergi korek. Salah lah tempat korek ni, tempat korek paip bocor ke tempat lain. Ada kan sebenarnya paip air tu bocor tempat lain tu tempat lain. Jadi kan bila kita guna pembilang gigamala ni kita nampak selalu dekat mana tempat kebocoran paip itu. Tidaklah perlu kita jadilah salah gali kat mana nak baiki. So kita guna pembilang gigamala. Tapi tak Malaysia tak gunalah. Pembilang gigamala ni kalau awak pernah tengok tegus bata, dia punya barang tu macam tu lah, macam yang tembak dia punya tu. Lepas tu orang nak kenalikan dia tu kena pakai pakaian macam doktor sekarang. Pakai penuh. Semua pakai pelengkap muka, nampak mata saja. Macam pergi angkasawan pilih pakaian sama. Okay, tapi dalam dia, dalam pakaian tu ada plumber lah yang boleh mengelakkan daripada terkena sinaran berbahaya sebab dia guna sinaran radioaktif kan. Okey, untuk menghentikan kehausan ombak. Kat mana dalam kereta ni? Biasanya kena besi radioaktif digunakan untuk mengkaji kadar kehausan pada ombak dalam enjin kereta.
aktiviti besi radioaktif yang dapat dalam minyak pelindung boleh dikesan dengan menggunakan alat pengesan. So dapat dah tahu kat mana banyak mana tinggal dah kan dia punya minyak haus ombor-ombor yang ada kat dalam kereta tu. Dalam pengawetan makanan yang ada dalam buku teks awak ataupun teknologi makanan ni. Pensterilan makanan, gambar digunakan mensteril makanan iaitu membunuh bakteria. Gambar daripada siapa? Daripada Kobat 60. Dalam buku teks tu ada tu. Untuk membunuh. Dalam buku teks tu dia kata membasmi mikroorganisma pada sayuran tanpa mengubah kualiti makanan itu. So dia bunuh bakteria, kulat ataupun serangga dalam makanan walaupun makanan itu telah dibalut. So kita tak ada apa tu mengubah kualiti makanan tu. Cuma kita risau kalau terlalu banyak sinaran tu dipancarkan, orang yang makan nanti pula yang mendapat sinaran yang terlebih itu. Sinaran gambar dapat mencegah ubi kentang dan sayuran daripada bercambah. Cara ini membolehkan makanan disimpan untuk tempoh yang lama. Satulah ubi kentang, bawang awak, biasa ambil masa yang lama lah untuk bercambah. Kau tahu? Kecut-kecut je. Dia tak sempat bercambah tu. Kan? Hilang gitu je. Okey. Penggunaan tenaga nuklear. Jadi saya nak masuk sikit. Caranya bab 8 ni kan. Cuma kalau ditanya. Sebab apa tu sebenarnya tu duduk kat mana tapi ada awak belajar nuklear lepas ni. Cuma masuklah sikit. Dah tentang nuklear ni kan. Okay. Tenaga nuklear ni dihasilkan daripada reaktor nuklear lah. So dia guna bahan radioaktif juga untuk hasilkan kebaikan lah. Sebab tu saya juga kebaikan apa tu radioaktif. Dia ada dekat dalam ni uranium 235. Sejenis bahan radioaktif lah. Radioisotop. So letak dekat dalam ni. Dalam ni dia akan bakar dekat dalam ni buat proses pembelahan nuklear dan dia akan hasilkan tenaga. Tenaga tu akan dialihkan jadi sebagai buah air masuk apa tu kan. Nanti dia akan tukar tenaga tu kepada dia pada tenaga elektrik tukar kepada tenaga haba dan dia akan pusing turbin tu akan jadi tenaga elektrik sampai dekat rumah kita. Itu kegunaan. Selain daripada dalam bidang perindustrian, perubatan, dia juga sebenarnya membekalkan tenaga. Itu adalah kegunaan radioisotop dalam kehidupan kita. Sampai kita sedar secara langsung dengan tak langsung lah. Banyak sebenarnya kegunaan dia. Terutama sekali dalam perubatan dan pengawetan makanan serta pertanian lah. Orang lain tak ada lah, jauh lah sikit daripada kita kan. 3 tu. Dalam bidang pengawetan makanan. Memang sebab itulah sebenarnya bila terlalu penggunaan apa tu penyiaran dengan menggunakan sinar lama ni makanan kan. Sebab tu dalam sekarang orang kena kanser. Sebab salah satu impak radioaktif tu adalah kanser. Kesasatan tu kepada anak sikit yang terjadi. Tapi kepada manusia yang ambil terkena benda tu adalah kanser lah. Ataupun yang teruk kematian lah. Tapi ada banyak lah sebelum yang mati tu kan. So biasa sebab dia sikit duduk dekat dalam makanan yang kita makan, teknologi makanan. Yang itulah bahayanya. Sebab tu kalau boleh kurangkanlah kita beli makanan-makanan yang dalam teknologi makanan kita kena kurangkan. Makanan bersin, makanan tapi macam mana kan tekak kita beli macam tu. Cuma kurang. Sebab impak dia kita tak dapat sekarang. Kita tunggu lah biasanya. Apa saja yang kita makan sekarang kita tak nampak. Kesan dia selepas beberapa tahun kita konsum satu makanan tu. Kalau teruk sangat benda tu ada dekat dalam makanan kita, cepat dalam kita guna. Tapi kalau sikit-sikit ni, hati kan, dah tua-tua tu barulah nampak kesan tu. So beringat apa yang awak makan, beringat apa yang awak buat sebab semuanya akan balik kepada kita. Jadi sama lah juga macam kita belajarlah. Kalau orang lain tak belajar, orang lain tak masuk, saya ajar siapa yang masuk kelas saya. Saya harap yang masuk kelas saya dapat ilmu lah. Walaupun mungkin dia tak dengar apa-apa semua kan. So hari ni jadi sampai dari orang tak apalah.
Okey, nak habiskan ni, kita sudahi kita ini dengan tasbih kifarah dan juga apa tu, bacaan surah. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih sebab join. Awak boleh dah lepas baca. Assalamualaikum.